Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So pada hari ini kita akan lihat topik yang seterusnya, iaitu haba pendam tentu. Dalam topik ini kita akan menyatakan bahawa pemindahan haba semasa perubahan fasa tidak melibatkan perubahan suhu. Maksud haba pendam tentu. Yang ketiga, formula Q = ml. Kemudian kita nak tentukan haba pendam tentu pelakuran dan juga pengawapan. Dan seterusnya adalah kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan haba pendam tentu. Okey, kita tengok video ini. Cikgu Ali tengah mengeringkan tangannya menggunakan kain. Okay, kemudian dia memegang ais. Okay, ais tu pun jatuhlah bila dilepaskan. Okay, kita dimasukkan balik dalam peti ais. Okay. Okay. Dia basahkan jari dia dengan air. Okay, kemudian dia ambil balik air batu tadi, kemudian dia pegang. Okey, kemudian kita perhatikan. Okey, ice cube ini dia melekat pada jari. So, macam mana kita nak menjelaskan situasi ini? Dan sebenarnya situasi ini berkait dengan haba pendam tentu. So, mari kita tengok apa dia itu haba pendam tentu. Okay, dalam memahami haba pendam, so kita perlu tahu tentang perubahan fasa. So, kita dah belajar sebelum ini keadaan suatu jirim itu dia ada pepejal, cecair dan juga gas. Okay. So kita ulang kaji balik. So jika pepejal bertukar menjadi cecair, dia disebut sebagai peleburan. Okay. Kemudian jika cecair menjadi gas, disebut sebagai pendidihan. Okay. Manakala gas pergi ke cecair pula disebut sebagai kondensasi, manakala cecair ke pepejal adalah pembekuan. Okay. So kita tengok belah atas ni, pepejal bergerak nak pergi jadi gas ini. Okay. Semuanya haba diserap. Okay. Haba diserap. Contohnya bisa kata pepejal, contohnya ice cube. So dia nak jadi cecair, kita kenakan haba lah. Kita kena panaskan dia kan. So maksud kita bagi haba dekat dia untuk dia menjadi cecair. Okay. Sama jugalah cecair untuk jadi gas. Okay. Kemudian kalau gas ke cecair ke pepejal pula, kita perhatikan dekat bawah ni adalah haba dibebaskan. Okay. Berbalik pada ice cube tadi, contohnya lah dia dah jadi air. Air itu kalau kita nak jadikan di pepejal, kalau perasan kita letakkan di dalam petisiu. Okay, apa tujuan dia? Sebenarnya kita nak keluarkan haba yang ada dalam air itu. So bila haba dalam tu dah dikeluarkan, maka dia akan menjadi pepejal. So haba dibebaskan. So ingatlah ada ini yang disebut sebagai perubahan fasa. Okay, dalam proses perubahan fasa terdapat beberapa persamaan ciri-ciri. So yang pertama ni adalah berlaku pada suhu tertentu. Okay. Contohnya misalnya kata 30 degree Celsius. Okay, kemudian suhunya tetap. Okay. Suhunya tetap. Okay, yang kita akan faham kan kenapa dia suhunya tetap. Okay, kemudian haba pendam diperlukan. Okay, haba pendam diperlukan. Okey, baiklah. Apakah itu haba pendam tentu? So, haba pendam tentu ialah jumlah tenaga haba yang diperlukan. Sama ada dia masuk kan, ataupun dia keluar, kita keluarkan dia untuk menukarkan fasa 1 kilogram. 1 kilogram bahan pada suhu yang tetap. Okey. Okey, kita tengok contohnya misalnya kata ada satu objek kat sini. Kan, satu objek ini contohnya misalnya kata ice cube lah. Okay, ice cube ini dia dipanaskan lah. Kan, dia dipanaskan. Okay, dia dipanaskan. So, bila ice cube ini dia dipanaskan, so apa kita akan perhatikan, ini sebenarnya termometer ni. Termometer, so bila kita letakkan termometer kat sini, kita perhatikan betul merkuri ni, pada termometer ni dia akan naik lah. Dia akan naik. Okay. So, bila dia naik ini, so konsep yang terlibat dekat situ adalah topik yang sebelumnya kita belajar lah, iaitu topik apa? Muatan haba. Okay. Konsep dia adalah konsep muatan haba. Okey, kemudian pada certain suhu sebelum dia nak bertukar menjadi cecair ni,
kan. Sebelum dia nak bertukar menjadi cecair ni pada certain suhu ni, okey, apa berlaku, termometer ni dia punya terus cecair merkuri dia ni dia akan tetap, okey, dia akan tetap pada satu suhu lah, pada certain suhu dia akan tetap. So dia akan tetap, tapi walaupun kita tetap bekalkan haba, tetapi suhunya tidak berubah. Okay. So konsep dekat situ, inilah yang kita nak tengok ni, konsep yang apabila suhu dia tetap, kita tetap bekalkan haba tapi suhu tetap. Itu konsepnya adalah konsep haba, haba pendam. Okay. So kalau cikgu lukis dalam bentuk graf lah, bisa kata kan, macam ni, kan, contohnya dia mula daripada 0 darjah Celsius ni. Okay. So pada bila dia dipanaskan, kita perhatikan suhu bertambah dengan masa lah. Okay. Ni paksi X ni adalah masa ni maksudnya kita bekalkan haba. Okay. Kita panaskan tu, kita bekalkan haba. Makin lama masa kita bekalkan tu, maksudnya makin banyaklah tenaga haba yang kita bekalkan pada objek. Okay. So suhu bertambah dengan masa. Okay. Kemudian pada certain suhu ni, kan, pada certain suhu, okay, kita perhatikan walaupun kita bekalkan haba, dia mendatar saja suhunya. Okay, tetap. Okay. So ini yang kita nak kata konsep dekat sini yang terlibat ini adalah muatan haba Q theta. Okay, yang ini ni adalah haba pendam. Okay. Cikgu simbolkan dengan QL lah. Okay. Terdapat dua jenis haba pendam ni. Okay, terdapat dua jenis haba pendam tentu. Satu disebut sebagai haba pendam tentu pelakuran dan yang kedua adalah haba pendam tentu penguapan. So apa dia haba pendam tentu pelakuran tu? Okay, haba pendam tentu pelakuran ini adalah apabila perubahan fasa tu daripada pepejal kepada cecair. Okay, pepejal kepada cecair. Ataupun cecair kepada pepejal pun kita masih sebut konsepnya adalah konsep haba pendam tentu pelakuran. Okay. Manakala haba pendam tentu penguapan pula adalah perubahan fasa daripada cecair pergi ke gas ataupun gas pergi ke cecair lah. So, kita sebut sebagai haba pendam tentu penguapan. So dua-dua ini unitnya adalah J kg negatif 1 dan formulanya adalah Q equal to ml. Okay. So ingat tadi cikgu simbolkan dengan QL lah. QL ni maksudnya haba pendam lah. QL equal to ml. Kalau Q theta yang kita dah belajar sebelum ni, Q theta iaitu dia punya formulanya adalah MC theta. Okay. So kat sini kita perhatikan yang kurangnya adalah inilah. Dia tak ada ini. Okay. Dia tak ada perubahan suhu ke sini. Okay. Yang ni dia terus kepada L. L ni apa? L ini adalah haba pendam tentu. Yang C ni pula adalah muatan haba tentu yang kita belajar dalam topik sebelum ini. Okey, kita tengok lebih dekat tentang haba pendam tentu pelakuran ni. So apabila objek dipanaskan, kan, molekul-molekul dalam objek itu bergetar lebih cepat. Okey, so bila bergetar lebih cepat menyebabkan tenaga kinetiknya. Okey, tenaga kinetiknya akan bertambah. Okey. So kita tahu tenaga kinetik ini dikaitkan dengan suhu lah. Bila tenaga kinetik bertambah, suhu akan bertambah. Okey, jika pemanasan pula diteruskan, suhu semakin meningkat. Okey. Dan sehingga mencapai takat di mana pepejal melebu. Melebu ni maksudnya dia nak berubah fasa dia. Okey. Fasa dia nak berubah jadi cecair. Okey, so takat ini dikenal sebagai takat lebu. Okey, apabila pepejal berubah kepada cecair ni, haba pendam. Ni sekarang bawa dimasuk konsep haba pendam. Haba pendam digunakan, okey, untuk mengatasi daya ikatan molekul. Tadi dia dalam keadaan pepejal kan, dia punya kedudukan zarahnya rapat-rapat. Okay, dia nak pecahkan ikatan itu untuk menjadi cecair tadi. So dia gunakan haba yang kita bekalkan tadi digunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul, antara molekul. Okay, kalau kita berbalik kepada graf ni tadi, kan? Okay, so dekat kawasan ini, konsepnya tadi adalah haba pendam tadi. Haba dibekalkan tadi, dan haba dibekalkan tadi untuk putuskan, okay, untuk putuskan ikatan antara molekul zarah-zarah ni. Ya, ini ni haba dibekalkan untuk naikkan tenaga kinetik. Okay, kinetik dia akan bertambah. So bila kinetik bertambah, suhu bertambah. Okay, tapi kat sini untuk putuskan
putuskan ikatan. Okey. So, apa itu haba pendam tentu pelakuran ini? Kan jumlah haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan daripada pepejal kepada cecair pada suhu tetap. Okey. So, ingat bila dia sebut dia spesifik tadi haba pendam tentu saja. Ini bila dia spesifik pelakuran, maksudnya dia kita sebut dia pepejal pergi ke cecair. Okey. So, ini formulanya Q = ml tadi. Q adalah tenaga yang diperlukan. Okay, manakala M ni adalah jisim, L. L mana pula? L tak sebut pula. Okay. L ni haba pendam tentu pelakuran lah. Okay. L ni adalah haba pendam tentu pelakuran. Okay. So kita tengok yang seterusnya haba pendam tentu penguapan pula. Kan? Penguapan tadi kita tahu dia daripada cecair pergi ke gas. Kan? Okay, sama je. Cecair yang berubah daripada gas kita juga memerlukan tenaga haba. Kan? Kita tengok tadi kalau dia daripada pepejal nak pergi kepada cecair, nak pergi kepada gas, haba perlu. Gas. Okay, kalau dia nak patah balik sini, kan? Haba dia buang. Okay, haba dia buang. Okay. So haba pendam tentu pelakuran ni sama je ayatnya, cuma kita tambah inilah. Cecair pergi ke gas pada suhu tetap. Okay. So formulanya pun samalah. Ini disimbolkan dengan LV, tadi disimbolkan dengan LF. F dalam bahasa Inggeris tu F tu fusion. Okay. Yang LV ni adalah vaporization. Okay, vaporization. Okay, sekarang ni kita nak tengok lengkung pemanasan. Ini sebenarnya eksperimen lah. Okay. Eksperimen yang kita buat iaitu naftalina lah, dalam kimia awal buat ni. Yang di mana dia sebenarnya berubah daripada mana? Naftalina tu berubah daripada pepejal pergi kepada cecair, kemudian pergi ke gas. Okay. So kita akan dapat lengkung yang macam ni lah. Okay. So paksi Y nya adalah suhu, manakala paksi X nya adalah masa. Masa ni maksudnya kita bekalkan haba lah. Kan? Pemanas tu kalau dalam tenaga elektrik ni E elektrik, kemudian P darabkan dengan T. Okay, maksudnya tenaga elektrik tu tadi ditukarkan sepenuhnya kepada tenaga haba lah. Okay, so semakin bertambah masa ni semakin banyaklah tenaga haba yang dibekalkan. Okay. So sekarang ni kita panaskan dia. So kita perhatikan pada AB ni ada cerun ni. Okay, ada cerun maksudnya suhu bertambah. Okay. Ingat bila suhu bertambah, dia punya konsepnya adalah Q theta. Okay, muatan haba. Okay, kalau BC pula kan suhu tetap. Okay, yang ni adalah Q L lah, kita sebut sebagai QL. Okay. Haba pendam. Okay. Sama juga CD Q theta. Okay. Maksudnya yang ada cerun ni adalah Q theta. Maksudnya muatan haba. Kita bekalkan haba, objek itu naik dia punya suhunya. Okay. Tapi pada BC kan, dengan DE ni kita perhatikan dia mendatar lah. Ini adalah muatan haba pendam. Okay. Okay, kalau kita tengok AB ni, AB keadaan dia punya jirim dia adalah pepejal. So haba diserap untuk meningkatkan tenaga kinetik. Sebab tu dia naik tadi ada cerun. Okay, suhu meningkat. Okay. Okay, kemudian dekat BC pula ni, okay, kawasan BC ni. Okay, kawasan BC ni kita perhatikan keadaan jirim pepejal dan cecair. Dia dalam keadaan fasa nak berubah lah. Okay, haba diserap untuk memutuskan ikatan antara molekul. Okay, suhu tetap. Okay. Kemudian CD pula keadaan cecair, keadaan jirimnya adalah cecair. Okay. So haba diserap untuk meningkatkan tenaga kinetik molekul, suhu meningkat. Okay. Lepas tu DE pula, DE cecair dan gas. Haba diserap untuk memutuskan sepenuhnya ikatan antara molekul. Okay. EF pula keadaan jirim gas, haba diserap untuk meningkatkan tenaga kinetik lah. Okay. So ingat yang ini QL lah, haba pendam. So haba itu digunakan untuk apa? Memutuskan sepenuhnya ikatan antara molekul di sini ya. Dan ingat dua tempat ini dia dalam keadaan fizikal dia. Okey, pepejal campur cecair. Yang ini cecair campur pepejal. Yang ini pepejal saja, yang ini cecair saja, yang ini pula gas sepenuhnya. Okey. Okey, lengkung penyejukan ini pun sama sebaliknya.
Okey. Sebaliknya, maksudnya dia daripada daripada gas ni nak pergi kepada pepejal. Okey. So haba dikeluarkan lah. Okey, dikeluarkan. Okey. So kalau dalam konsep muatan haba pula tu, masa tenaga kinetik itu semakin berkurang. Okey. Tenaga sebab kita kurangkan dia punya habanya. Jadi so awak buatlah ni awak baca. Kan? Okey, awak baca. Kita tengok contoh aplikasi muatan haba tentu dalam kehidupan seharian. Okey. So video yang cikgu tunjukkan awal-awal ni mengapa cube ais melekat pada jari yang basah, tidak pada jari yang kering tu. Okey. So sekarang ni bila kita keluarkan ais cube ni, cube ais ni dia akan melebur lah. Dia akan melebur. So untuk dia melebur ni, dia menyerap haba. Dia serap haba. Okay, haba ini dikenali sebagai haba pendam lah. Okay, sebab nak bertukar fasa kan, haba pendam tentu pelakuran lah. Okay, apabila jari kita basah, jari kita basah ni, ia mempunyai sedikit haba. Kan? Sebab air tu belum beku lagi. So bila belum beku lagi, maksudnya ada haba lah, ada tenaga kinetik dalam tu sikit lah. Kan? So dia akan diserap oleh cube ais. Maksudnya haba yang ada dalam air tu tadi, air yang pada jari tu tadi, kan, akan diserap oleh cube ais. So pembebasan haba daripada air tu tadi menyebabkan ia membeku. Punya air pada jari tu tadi, kan? Ni jari tadi, kan? So air yang kat sini ni ais cube lah. Air pada jari ni dia beku. Dia freezing lah. Okay, dia beku. So jadi cube ais dan jari akan terikat lah. Okay, akan terikat. Okay, tambah pula jari mempunyai pembukaan yang kasar. Ia membantu air yang membeku melekat pada jari. Okay. Ni yang dia boleh melekat ni sebab kat sini ni kita ada rongga-rongga sini kan. So, maksudnya bila dia dalam dia membeku, yang masuk dalam rongga-rongga dia pun membeku juga. Sebab tu dia boleh melekat. Okay, ais cube ni boleh melekat. So dia ambil haba di sini lah. Dan haba ni dia ambil, so dia keluarkan, so jadi akan jadi beku. Okay. Kita tengok dalam modul understanding. Okay, kita tengok contoh lain lagi. Kan? Dia kata apa ni, cuaca yang paling sejuk dialami pada penghujung musim sejuk apabila salji mula melebur. Jelaskan kenapa. Okay, jelaskan kenapa. So salji perlukan haba untuk melebur lah. Kan? Dia perlukan haba. So mana dia dapat haba tu? Haba tu sebagai haba pendam tentu pelakuran. Okay, haba tersebut digunakan untuk menukarkan fasa pepejal kepada cecair. Okay. So mana dia ambil haba ni? Dia ambil haba daripada persekitaran lah. Daripada persekitaran. So haba banyak diambil untuk digunakan untuk cairkan. Okay, cairkan ais ni. So justru banyak haba diserap daripada persekitaran. So kawasan persekitaran tu dia akan menjadi sejuk. Okay. Ada satu lagi ni. Bagaimana perpuluhan ni membantu menyejukkan badan. Okay. Ini awak cari ya. Ini pun adalah konsep haba pendam tentu. Dan satu lagi ni, mengapa kita meletakkan ikan dalam cube ais bukan dalam air yang sejuk? Kenapa? Kenapa kita kena letak dalam ais cube bukan air yang sejuk? Okay, ni pun awak carilah. Okay. Ni kalau awak pause ni boleh baca ni. Okay. Ni pun sama. Okay. Okay, kita seterusnya kita tengok satu contoh soalan aplikasi kuantitatif yang cikgu bagi terus yang agak sukar sikit lah. Okay, iaitu soalan nombor 2 ni. Ni dalam uji kendari 44 ni. Kita jawab yang lain. Okay. So dia kata apa? Hitung haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg ais pada 0 degree Celsius kepada air pada suhu 15 degree Celsius. Okay. So nak faham ni kita kena buat graf lah. So kalau cikgu buat graf ni, kan? Okay. Ini suhu lah. Kan, ini suhu, ni masa. Kan? So asalnya kat sini dia punya ni 0 degree Celsius. Okay, kemudian dia naik. Okay, jadi berapa ni? 15 degree Celsius. Okay. So dekat sini adalah QL sebab suhu tak berubah. Yang ni adalah Q theta. Okay. Ini jadi pepejal ni pelakuran lah. Kan? Haba pendam tentu pelakuran. Okay. Okay, so soalan dia kata hitung haba yang diperlukan. So berapa Q dia? Kan? So kat sini dia ada 2 Q lah. Satu QL, satu lagi adalah Q theta. Kita tambahlah dua-dua ni. Okay.
So Q ini QL kan. Okay, QL. Okay, ini adalah QL tambahkan dengan Q data. Okay, so M darabkan dengan L, jisim samalah 1 1 yang 1 1 darabkan dengan dia punya haba pendam tentu pelaburan bagi ais. Okay, kemudian tambahkan dengan ini C bagi air, perubahan suhu dia adalah 15 lah kan. Okay, so kita dapat 3.97 darab 10 + 5 Joule. Okay, jawab soalan yang lain. Okay, terima kasih.